Selamat pagi kepada pelajar-pelajar sekalian. Semua sihat ke hari ini? Dah makan sarapan ke belum ni? Selamat pagi, cikgu. Sihat, sudah makan. Baiklah, sekarang cikgu akan memaparkan satu gambar yang terdapat berbagai jenis sukan. Semua pelajar diminta melihat gambar ini dengan teliti. Nampak tak gambar ini? Nampak? Cikgu akan berikan masa 2 minit ya. Okey, baik. Rasanya dah sampailah masa 2 minit. Sekarang, cikgu ingin semua pelajar merayai aplikasi Mentimeter dan memasuki kod ini untuk menjawab soalan. Soalannya ialah, apakah jenis sukan yang anda suka? Cikgu berikan sikit masa Cuba jawab. Baiklah, semua dah kan? Ada siapa yang belum lagi tak? Rasanya semua dah kan? Banyak jawapan yang ada dalam Mentimeter ini. Ada renang, sukan berkuda, berbasikal, badminton dan lain-lain. Seterusnya, cikgu ingin mentayangkan satu video yang berkaitan dengan pertandingan sukan berkuda. Cikgu berharap semua pelajar akan menonton video ini dengan fokus supaya dapat mengetahui cara permainan sukan berkuda. Boleh ke tidak? Boleh, cikgu. Baik. Terima kasih kerana yang terus bersama dengan kami. Sekarang nantikan acara pasukan track dilakukan Kilit Wanita di Garuda Bandar Bangsa Jakarta. Kita singgah seketika di lapangan acara equestrian, iaitu di pusat equestrian Bandar Bangsa Jakarta. Untuk menyaksikan bagi acara melakukan individu show jumping, di mana yang saya saksikan sekarang ini adalah individu negara, iaitu Kabir Akbar Muhammad Fatil yang akan menjadi penyumbang berat dalam acara dressage. Tetapi untuk acara jumping ini bukan acara kegemarannya, yang sama dengan kudanya, iaitu Ricu Kalisha. Mereka perlu melepasi halangan-halangan dengan syarat untuk mereka melangkah ke peringkat seterusnya adalah dengan kuda ini tidak melanggar sebarang halangan yang dibina. Tapi sekarang setakat ini Kabir telah dikenakan penalti 4 mata. Dan antara ikuin negara kita yang lain beroperasi dalam masa ini ialah Syarmini Christina Ratna Singh dan kudanya Akadu dan seorang lagi ikuin negara. Yang nampaknya ini dia. Jadi, sekarang cikgu ingin tanya, siapa boleh memberikan pandangan anda tentang video ini? Siapa nak cuba? Cikgu, saya ingin cuba. Boleh. Selepas menonton video ini, saya berasa permainan sukan berkuda ini sangat seronok. Dan saya juga harap berpeluang dapat bermain sukan ini pada masa yang akan datang nanti. Bagus dia sebab berani untuk menjawab soalan cikgu. Tetapi cikgu ingin tanya lagi, apakah yang kuda itu lakukan semasa pertandingan? Ingat balik? Berlari dan melompat. Betul, pandai ya. Kuda itu merompat dengan jauh kan? Baiklah, tanpa membuangkan masa. Semua nampak slide tak? Nampak? Nampak Hari ini kita akan belajar unit 24, cergas aktif dan tajuk petikan ialah melompat lebih jauh. Semua pelajar diminta membuka buku teks, muka surah 140 ya. Standard pembelajaran ialah 2.2.1, membaca untuk memahami makna perkataan yang terdapat dalam pelbagai bahan menggunakan glossary dan kamus dengan betul dan tepat. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat membaca petikan dengan sebutan yang betul dan tepat. Selain itu, menyatakan maksud perkataan-perkataan yang berwarna merah dengan tepat dan jelas serta membina ayat dengan menggunakan perkataan-perkataan yang berwarna merah. Sebelum kita membaca petikan, kita melihat aktiviti yang perlu kita membuat nanti. Yang pertama, berikan maksud perkataan yang berwarna merah dengan merujuk kamus glossary. Kedua, bina ayat dengan perkataan tersebut bagi menjelaskan maksudnya. Setakat ini, semua okey ke?
Ya, cikgu jelas. Baik. Melompat lebih jauh. Sukan berkuda ialah sukan yang mengasah kemahiran menunggang kuda oleh penunggangnya. Sukan ini mewujudkan persefahaman antara manusia dengan kuda. Hal ini dikatakan demikian kerana penunggang kuda perlu bijak mengawal emosi diri dan kuda di hadapan halayak. Terdapat acara sukan yang melibatkan aksi berkuda seperti balad kuda, lompat palang, menunggang kuda jarak jauh dan polo. Aksi balad kuda memerlukan keupayaan kuda mempersembahkan pergerakan badan yang menarik, ciri-ciri persembahan kuda yang baik berdasarkan kekerapan dan kebebasan pergerakan kuda, keanjalan langkah kuda dan keinginan kuda bergerak ke hadapan. Selain itu, aksi berkuda lompat palang memerlukan penunggang yang mahir menunggang kuda, melompat halangan atau melakukan aktiviti lembur. Penunggang kuda perlu yakin kerana perasaan takut akan menyebabkan kuda tertekan sehingga mengganggu pergerakan kuda. Penunggang yang baik mestilah cekap mengawal kuda untuk bergerak, berlari dan berhenti. Di samping itu, acara menunggang kuda jarak jauh pula memerlukan kuda yang laksa. Perkara ini penting kerana kuda memerlukan stamina dan kemampuan semula jadi. Kuda yang dilatih untuk ditunggang dinilai berdasarkan gaya dan kebolehan kuda dan penunggangnya. Sukan berkuda dapat melatih pemain mengimbangkan diri, meringankan otot dan membaiki pergerakan otot seluruh badan. Selain itu, amalan menunggang kuda dapat mempertingkatkan kecekapan otak kiri kerana penunggang perlu peka dan tangkas terhadap persekitaran. Nampaknya, sukan berkuda ini sangat memerlukan penunggang kuda berlatih sehingga dia boleh mengawal kuda berlari, melompat, membuat pergerakan dan juga berhenti. Baiklah murid-murid, marilah kita melihat seorang pemain yang hebat dalam sukan berkuda, iaitu Kabir Ambak bin Muhammad Faktir. Kabir Ambak bin Muhammad Faktir ialah anak kelahiran wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang mula berkecimpung dalam sukan berkuda sejak berusia 10 tahun. Pada tahun 2001, beliau menjuarai Liga Piala Dunia Asia Tenggara dan dianggap sebagai penunggang kuda termuda yang memenangi pertandingan tersebut. Beliau juga merupakan atlet lelaki terbaik dalam sukan SEA ke-21 dan penerima anugerah Malaysian Olympian tahun 2001. Beliau berjaya mempertahankan kejuaraan dalam sukan SEA pada tahun 2001, 2005 dan juga 2007. Setakat ini, siapa ada soalan nak tanya ke tidak? Jelas tak? Tiada soalan, cikgu. Setakat ini jelas. Jelas tak ada soalan Baguslah semua pelajar. Sekarang cikgu ingin memilih seorang pelajar untuk menyatakan 8 perkataan yang berwarna merah di dalam petikan ini. Bolehkah cikgu silakan Kaifu? Antaranya adalah emosi, balet, polo, lembur, lasak, stamina, otot dan juga tangkas. Terima kasih Kaifu. Seterusnya, mari kita mencari maksud perkataan dengan menggunakan kamus dewan ataupun kamus atas tarian. Cikgu akan berikan masa 5 minit ya. Nanti sesetengah maksud perkataan cikgu akan pilih pelajar secara rawak untuk memberikan maksud perkataan tertentunya. Bolehkah semua? Baik, cikgu. Marilah kita lihat perkataan yang pertama, iaitu emosi. Apakah maksudnya? Maksudnya, perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut dan lain-lain. Contoh ayat. Guru-guru yang komited dan berjasa dapat membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, intelek, emosi, dan rohani. Perkataan yang kedua iaitu ballad. Maksudnya, tarian klasik barat yang lemah gemarai yang biasanya menceritakan sesuatu kisah. Contoh ayat, penari ballad dari Rusia itu sekali lagi berjaya mengekalkan gelaran penari ballad terbaik dunia setelah mencatatkan bakat tertinggi dalam pertandingan tersebut. Seterusnya, perkataan yang ketiga, polo. Bolehkah sesiapa cuba untuk memberikan maksud perkataan polo? Cikgu, saya nak cuba. Boleh. Masuk polo ialah sejenis permainan bola yang melibatkan dua pasukan pemain yang menunggang kuda dan menggunakan kayu panjang sebagai pemukul bola untuk memasukkan bola ke dalam gol. Wah, bagus Tio. Nampaknya Tio rajin mencari maksud dalam kamusnya.
Contoh ayat bagi polo ialah sukan polo merupakan sukan yang terkenal dengan gelaran sukan para raja dan paling banyak diwariskan oleh bangsa British. Seterusnya perkataan lombo, maksudnya salah satu acara dalam sukan gimnastik. Contoh ayat, Siti Sarah telah memenangi pinggan emas dalam acara lombo bergala bagi kategori perempuan bawah 18 tahun. Seterusnya, perkataan laksa, maksudnya selalu dipakai atau boleh dipakai lama atau tidak mudah koyak. Contoh ayat, jam tangan keluaran terbaru oleh syarikat itu boleh dipakai laksa. Perkataan stamina, maksudnya daya tahan keupayaan untuk membuatkan seseorang itu bekerja kuat seperti berlari. Contoh ayat, Abu berlari setiap pagi untuk menambahkan stamina agar dia dapat membuat catatan masa yang terbaik dalam acara radian yang akan disertainya. Perkataan otot, maksudnya tisu yang terdiri daripada bekas sel-sel yang memanjang yang boleh ditenggangkan dan dikendurkan untuk menghasilkan pergerakan pada organ atau bahagian. Contoh ayat, berlari pecut bagi acara 100 meter itu telah mengalami kecederaan otot pada bahagian paha dan telah dibawa ke hospital untuk rawatan pemulihan. Untuk perkataan yang terakhir iaitu tangkas, maksudnya cepat, gerak-geri, pantas. Contoh ayat, perjuangan antara dua orang pahlawan itu sangat hebat. Mereka sama tangkas dan sama pandai. Semua faham ke penjelasan cikgu? Ya, faham cikgu. Kalau semua dah faham, jom kita sama-sama menjawab soalan yang telah disediakan dalam workboard. Siapa yang nak cuba menjawab boleh buka mic, berikan jawapan anda ya. Yang pertama tu lasak. Laksa Yang kedua, salah satu acara dalam gimnastik. Jangan Lombo. takut. Lombo betul. Jangan takut. Cuba. Lagi ketiga. Otak. Apa? Otak. Yang lain, siapa nak cuba lagi? Tarian Krasi Barat. Siapa nak cuba? Ballot. Ballot Bagusnya. Lagi seterusnya, sejenis permainan bola yang melibatkan dua pasukan permainan. Polo. Polo. Yang ni cepat. Tangkas. Pandainya. Seterusnya perasaan jiwa. Emosi dan juga terakhir stamina. Pandai. Mari kita tengok jawapan dulu. Cikgu berasa sangat gembira kerana semua berjaya menjawab soalan yang disediakan dengan betul. Berikan tepukan kepada anda sendiri. Seterusnya, cikgu ingin minta semua pelajar membuat latihan dalam buku latihan, iaitu membina ayat dengan menggunakan perkataan yang berwarna merah secara kreatif. Semua pelajar diminta salin dahulu perkataan ini dalam buku latihannya. Cikgu berikan sikit masa. Boleh ke tidak? Baik, cikgu. Semua dah siap ke belum? Ya, siaplah cikgu. Baguslah semua. Jangan lupa untuk menyiapkan tugas latihan ini dan kemudian menghantar latihan kepada saya dalam Telegram untuk disemak ya. Kesimpulannya, hari ini kita sudah membaca petikan melompat lebih jauh dan memahami perkataan-perkataan yang berwarna merah dengan tepat dan jelas untuk membina ayat dengan secara kreatif. Cikgu ingin tanya dan mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang menghadir ke kelas hari ini dan juga telah memberikan kerjasama anda sepanjang masa cikgu mengajar. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.